Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab Syama'il Syarifah karangan Imam Suyuti rahmatullah alaih. Malam ni kita sambung hadis ke berapa? 6, 5, 7, 8 tu kan? Yang 6, 5, 7 tu dah baca kan? Siapa yang catat last? 6, 5, 7, 8 betul? 6578. Okey, malam ni kita baca hadis nombor 6578. Hadisnya kalau dikira dari awal, hadis nombor 109. Hadis yang ke 109. Okey, tengok hadis yang muka surat 409 tu. Hadis nombor 6578, hadis yang ke 109. Kana sallallahu alaihi wasallam idza asabathu shiddatun fada'a rafa'a yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Rawahu Abu Ya'la. Ain tu mana Abu Ya'la? Rawahu Abu Ya'la anil Bara'i radhiyallahu anhu. Hasan. Kana sallallahu alaihi wasallam idza asabathu shiddah fada'a rafa'a yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Rawahu Abu Ya'la anil Bara. Hasan. Baik, daripada adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ditimpa kesusahan. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ditimpa kesusahan. Idza, apabila, asabat usyiddah, baginda ditimpa kesusahan, baginda berdoa, lalu baginda berdoa, maka rafa'a yadai, maka baginda mengangkat kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kelihatan putih kedua ketiak baginda sallallahu alaihi wasallam. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ditimpa apa-apa kesusahan lalu baginda berdoa, maka baginda mengangkat kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kelihatan atau sehingga dapat dilihat putih kedua ketiak baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la daripada Sayyidina Al-Bara radhiyallahu anhu. Ini kadang-kadang apabila berlakunya apa-apa hajat yang berat, maka Nabi SAW berdoa mengangkat tinggi kedua tangan baginda SAW. Hadis ini juga diriwayatkan ketika baginda SAW berdoa dalam solat istisqa. Solat istisqa ni maknanya baginda minta hujan. Jadi ada riwayat sebutkan Nabi SAW angkat tangan begitu tinggi. Jadi bila baginda SAW angkat tangan, dulu pakaian baginda bukan jubah macam kita sekarang. Kalau kita sekarang pakai jubah, kemeja dan seumpamanya, maka kita punya baju memanglah tak nampak bahagian ketiak tu. Tapi Nabi SAW dulu pakai kain yang dibalut di badan, pakai ridak. Jadi bila baginda SAW mengangkat kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam macam ni, maka sehingga kenampakan ketiak baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama juga sebutkan bahawa mana berdasarkan hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ketiak ada
adalah putih lah kan. Ini berbeza daripada orang yang biasa. Makna selain daripada Nabi SAW. Jadi mengangkat tangan tinggi ni ialah menunjukkan lagi betapa berhajatnya Nabi SAW terhadap apa yang baginda doakan. Jadi sebab itu Nabi betul-betul angkat tangan tinggi. Kadang Nabi angkat tangan macam ni secara umum, tapi kadang pernah juga Nabi SAW angkat tangan tinggi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang waktu kita lihat juga para ulama, kadang bila berdoa mereka angkat tangan tinggi dalam berdoa. Kadang kalau kita tengok macam Al-Habib Umar juga kadang bila berdoa, kadang beliau angkat tangan macam ni, kadang beliau angkat tangan tinggi. Kan beliau kata ya Allah kan berdoa. Jadi itu ialah untuk tunjukkan ibtihal dan tadarruk pada Allah Taala. Ibtihal tadarruk ni maknanya tunjukkan kesungguhan dan hajat ketika berdoa pada Allah Taala. Okey, kana sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ramadun aw ahadan min ashabihi da'a biha ula'il kalimat Allahumma matti'ni bi basari waj'alhu al-waritha minni wa arini fil aduwi tha'ri wansurni ala man zalamani rawahu ibn sunni. Kaf tu makna rawahu al-hakim. Hadis ni rawahu al-hakim an Anas radhiyallahu anhu. Rawahu al-hakim an Anas radhiyallahu anhu. Sekejap. Ini doa dia, Allahumma matti'ni bi basari waj'alhu al-waritha minni wa arini fil aduwi tha'ri wansurni ala man zalamani. Rawahu, kat sini hanya beritahu rawahul hakim. Oh ada, maaf. Rawahu ibn sunni. Rawahu ibn sunni wal hakim. Kaf tu makna hakim. Mana hadis ni diriwayatkan oleh dua orang imam, rawahu ibn sunni wal hakim an Anas radhiyallahu anhu. Okey. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ditimpa ramad. Ramad ni makna sakit mata. Apabila baginda kena sakit mata. Idza asabahu ramad, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam kena sakit mata, ataupun ahadan min ashabi, atau salah seorang sahabat baginda kena sakit mata. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam kena sakit mata atau salah seorang sahabat baginda kena sakit mata, da'a biha ula'il kalimat, maka baginda berdoa dengan kalimah-kalimah ini. Okey, apa dia kalimah dia? Inilah Allahumma matti'ni bi basari waj'alhu al-waritha minni wa arini fil aduwi tha'ri wansurni ala man zalamani. Ni doa dia. Terjemahan doa dia, ya Allah, Allahumma ya Allah, matti'ni bi basari. Engkau matti'ni ni maksudnya engkau berilah nikmat kepadaku dengan penglihatanku ini. Waja'alul waritha minni, dan jadikanlah ia tu makna penglihatanku, waris daripadaku. Waris di sini maksudnya jadikanlah penglihatan ini kekal daripadaku. Kekal daripadaku maksudnya sampailah aku mati. Jadikanlah ia waris daripadaku. Waris maknanya perkara itu kekal padaku, penglihatan. Kan ni kan sakit mata kan. Wa arini fil aduwi tha'ri, dan tunjukkanlah kepadaku pada musuhku, fil adu pada musuhku, tha'ri balasan dendam. Wansurni ala man zalamani, dan bantulah aku ala man zalamani terhadap orang yang menzalimiku. Hadis ni riwayat Ibnu Sunni dan juga riwayat Imam Hakim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni sahih. Doa ni, dia kadang-kadang kita baca doa banyak-banyak, paling kurang beginilah, kadang-kadang kita mungkin tak mampu ingat doa tu, tapi paling kurang ilmu ni kita tahu di mana hawalah dia. Hawalah ni maknanya rujukan dan sandaran. Mungkin time ni tuan-tuan dan perempuan tak ingat doa sakit mata yang Nabi SAW baca ketika sakit mata. Tapi bila lah sebagai contoh kena sakit mata,
Mungkin ada pernah teringat, hari tu ada baca doa ni, maka boleh ambillah baca doa ni. Tengok pun tak apa, kan? Tengok pun tak apa. Baca kan, tiup kat tangan, sapu kat mata, kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan sakit mata kita, kan? Jadi hadis ni saya ulang semula, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda terkena sakit mata, atau salah seorang sahabat baginda kena sakit mata, maka baginda berdoa dengan kalimah ni. Maknanya baginda, sama ada baginda baca untuk diri baginda kalau baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri kena, ataupun baginda baca kepada orang lain, kan? Ataupun maknanya baginda ajarkan doa ni pada orang lain. Apa dia doa dia? Allahumma matti'ni bibasari, ya Allah, berilah padaku nikmat dengan penglihatanku ini. Nikmat di sini maksudnya dapat gunakan penglihatanku ini. Jadikanlah ia waris daripadaku, perlihatkan padaku pada musuhku balas dendam. Ni maksud apa? Musuh di sini maksudnya orang kafir. Orang kafir mereka buat kepada orang Islam macam-macam. Jadi tunjukkan padaku engkau balas perbuatan mereka tu. Tunjukkan padaku. Sebab benda tu ialah ada kaitan dengan mata. Benda tu ada kaitan dengan mata. Jadi seolah baginda doa berkaitan dengan mata ni, kan? Penglihatan, dan tunjuk kepada musuh pada musuh balasan dendam. Balasan dendam tu asal Allah balas. Dan bantulah aku terhadap orang yang zalim padaku. Hadis ni riwayat Imam Ibn Sunni dan Imam Hakim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Imam Ibn Sunni ni Al-Imam dipanggil Abu Bakar Ibn Sunni. Beliau ni anak murid daripada Imam Nasa'i, dan beliau ada karang kitab nama Amalul Yaumi wal Lailah. Amalul Yaumi wal Lailah ni di antara kitab yang terkenal berkenaan dengan apa dia? Amalan harian. Amalan harian. Ini kitab Imam Ibnu Sunni. Amalul Yaumi wal Lailah. Amalan dia, beliau kumpulkan satu kitab hadis berkenaan dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari. Tu nama dia Amalul Yaumi wal Lailah, amalan siang dan malam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang karang tu nama Imam Ibn Sunni, dan beliau anak murid Imam Nasa'i rahmatullahi alaihi, Imam Abu Bakar Ibn Sunni. Okey. Sambung, kana sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ghammun aw karbun yaqulu hasbiyar rabbul ibad, hasbiyar rabbu minal ibad, hasbiyal khaliqu minal makhluqin, hasbiyar raziqu minal marzuqin, hasbiyalladzi huwa hasbi, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Rawahu Ibnu Abi Dunya fil faraj. Rawahu Ibnu Abi Dunya fil faraj min tariqil Khalil bin Murrah an faqih ahli al-Urdun balaghan. An faqih ahli al-Urdun balaghan. Dhat tu mana dhaif. Okey, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ghammun, apabila baginda ditimpa gham. Gham di sini iaitu kerunsingan ataupun kesedihan lah. Gham ni maknanya baginda ditimpa kerisauan atau kerunsingan. Bila baginda ditimpa satu kerisauan atau kerunsingan, susah hatilah. Au karbun, atau karb. Karb di sini maknanya ditimpa apa-apa musibah lah, karb. Apabila baginda ditimpa apa-apa kerusingan ataupun apa-apa kesusahan, yaqulu, maka baginda baca doa ni. Hasbiyar rabbu minal ibad, hasbiyal khaliqu minal makhluqin, hasbiyar raziqu minal marzuqin, hasbiyalladzi huwa hasbi, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu doa dia. Okey, apa terjemah dia? Ini makna baginda sallallahu alaihi wasallam baca juga sebagai doa dan juga sebagai macam bentuk munajat. Hasbiyar rabbu minal ibad, hasbiyal khaliqu minal makhluqin, hasbiyar raziqu minal marzuqin, hasbiyalladzi huwa hasbi, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Okey, apa terjemah dia? Hasbiyar rabbu minal ibad, cukuplah bagiku Tuhan, Ar-Rabb. Rabb tu Allah lah. Cukuplah bagiku Tuhan
minal ibad, daripada sekalian hamba. Hasbiyal khaliqu minal makhluqin, cukuplah bagiku khaliq, cukuplah bagiku khaliq, pencipta, daripada sekalian makhluk. Hasbiyar raziqu minal marzuqin, cukuplah bagiku pemberi rezeki daripada sekalian yang diberi rezeki. Hasbiyalladzi huwa hasbi, cukuplah bagiku zat yang dia itu cukup bagiku. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pembantu. Hasbi Allahu la ilaha illahu, cukuplah bagiku Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan pemilik arasy yang agung. Yang agung tu makna Tuhan yang agung, Tuhan yang agung yang memiliki arasy. Okey, ini terjemah ni lah kan. Ini terjemah bagi doa tersebut. Hasbiyar rabbu minal ibad. Saya ulang semua terjemah dia. Hasbiyar rabbu minal ibad, cukuplah bagiku Rabb. Rabb tu makna Allah, daripada sekalian hamba. Maksud cukuplah Allah sebagai Rabb. Minal ibad, tak perlu lagi pada hamba yang lain. Hasbiyal khaliqu minal makhluqin, cukuplah bagiku Tuhan al-Khaliq, pencipta, daripada sekalian makhluk. Maknanya tak perlu lagi pada makhluk yang lain. Hasbiyar raziqu minal marzuqin, cukuplah bagiku Tuhan pemberi rezeki daripada sekalian yang diberi rezeki. Hasbiyalladzi huwa hasbi, cukuplah bagiku zat yang dia itu merupakan kecukupan bagiku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah dan dialah sebaik-baik pembantu. Hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku berserah, dan dialah Tuhan pemilik arasy yang agung. Okey. Tu. Ni paling kurang kita baca lah kan. Ni doa ni kan, doa antara munajat Nabi SAW ketika baginda SAW ditimpa kesusahan. Hasbiyar rabbu minal ibad, hasbiyal khaliqu minal makhluqin, hasbiyar raziqu minal marzuqin, hasbiyalladzi huwa hasbi, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 6 semua kan? Semua ada 6. Jadi ini ialah dibaca oleh Nabi SAW ketika baginda ditimpa kesusahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Al-Imam Ibnu Abi Dunya, antara ulama yang awal dalam ilmu hadis, dan beliau banyak mengarangkan juzu-juzu ni maksudnya salah satu permasalahan beliau banyak himpunkan dalam satu risalah khas. Jadi kitab yang beliau cerita pasal riwayat ni ialah beliau karang kitab tu nama Al-Faraj. Tu ada kitab tu kan, Fil Faraj. Faraj tu nama kitab, kitab Al-Faraj. Kitab ni nama Al-Faraj ba'da syiddah. Kitab ni nama Al-Faraj ba'da syiddah. Faraj makna kelapangan selepas kesempitan. Itu asal dia kan, Al-Faraj ba'da syiddah. Kitabul Faraj ba'da syiddah maknanya kitab yang tajuk kitab tu iaitu kelapangan selepas kesempitan atau kesenangan selepas kesusahan. Itu maksud Al-Faraj ba'da syiddah. Itu kitab tu lah. Dan riwayat dia daripada Al-Khalil bin Murrah. Khalil bin Murrah riwayatkan daripada salah seorang faqih daripada ahli Urdun. Balaghan ni maksudnya dengan riwayat secara riwayat tu secara muallaq, iaitu disebutkan balaghani, sampai kepadaku riwayat daripada Nabi SAW sekian-sekian perkara. Itu dipanggil balaghan. Riwayat ni dhaif. Riwayat ini ialah dhaif kerana Khalil bin Murrah ialah perawi yang dhaif. Khalil bin Murrah tu perawi yang dhaif. Okey. Tak apalah, ini sebagai hadis fadail, maka boleh diamalkan. Dia jangan tersalah. Arab ni kalau dia kan farajim. Kalau ra tu baris atas, faraj makna kelapangan atau kesenangan. Jangan matikan. Kalau matikan farj, itu dah mana lain dah. Itu faham sendirilah. Jadi nak cerita jangan baca salah kan, jangan baca salah kan. Kitabul Faraj ba'da syiddah.
Syekh Said Muhammad. Jadi dulu masa saya belajar dekat madrasah ada kisah lawak. Kan, satu orang kawan saya ada satu kitab dikarang oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Kitab tu juga nama sama macam ni. Kitabnya nama Al-Faraj Ba'da Syiddah. Jadi baca dia Al-Faraj Ba'da Syiddah. Faraj tu maknanya kalau baris atas kelapangan. Jadi satu orang kawan saya, tu saya jaga pustakaan dekat Sri Petaling. Dia bawa kitab dengan saya. Kan? Dia bawa kitab, dia jumpa saya, dia tunjuk saya. Dia tu ni kitab apa ni? Cerita Faraj ke? Dia baca Al-Faraj kan. Jadi dia kata takkan cerita ni je, tebal ni kata. Jadi kitab tu tajuk, saya pun tengoklah apa tajuk kitabnya. Kitabnya warna putih, betul tulis kan. Jadi depannya tidak Al-Faraj Ba'da Syiddah. Jadi dia semangat main, pergi tunjuk kitab tu kat saya. Dia kata ni kitab cerita pasal apa? Saya pun cakap lah, ni kitab ni cerita pasal doa. Cerita pasal doa, namanya dibaca Al-Faraj Ba'da Syiddah. Yang dia baca Al-Farj, bari mati kat tengah ra. Jadilah makna lain. Kalau Farj makna kemaluan. Jadi itu jadi makna lain. Jadi point dia ialah jangan baca salah. Kalau baca salah makna lain. Okey. Sambung. Kana sallallahu alaihi wasallam, itu selingan. Kana sallallahu alaihi wasallam idza asbaha wa idza amsa yad'u bihadhihi ad-da'awat. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khairi wa a'udzu bika min faj'atis syarr. Fa innal 'abda la yadri ma yafja'uhu idza asbaha wa idza amsa. Ain tu makna rawahu Abu Ya'la. Ain tu makna Imam Abu Ya'la. Simbol pada Abu Ya'la. Rawahu Abu Ya'la wa Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu. Hadis ni hasan. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza asbaha, apabila baginda berpagi-pagi, wa idza amsa, dan bila baginda berpetang-petang, yad'u bihadhi da'awat, maka baginda berdoa dengan doa-doa ini. Baginda berdoa dengan doa-doa ini. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzu bika min faj'atis syarr. Itu doa dia. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzu bika min faj'atis syarr. Itu doa dia lah. Fa innal 'abda, kerana sesungguhnya hamba itu, la yadri ma yafja'uhu, dia tak tahu apa yang datang mengejut kepada dia. Idza asbaha, apabila dia berpagi, wa idza amsa, dan apabila dia berpetang. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Sunni daripada riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ni hasan. Ni kita baca sama-sama sekali. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzu bika min faj'atis syarr. Ni doa dia. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca baginda sallallahu alaihi wasallam baca pagi dan petang. Kan dalam hadis ni kan, baginda bila berpagi, baginda berpetang, baginda baca doa ni. Pagi ni maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam baca pagi lepas subuh. Dan lepas subuh sampailah ke duha ni biasanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat amal. Sampailah ke isyraq. Antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda akan buat amal sampai isyraq. Ini juga amalan para ulama, para wali Allah, para kekasih Allah, para solehin. Biasa lepas main subuh mereka akan terus buat amal sampailah masuk isyraq. Jadi bila pagi baginda baca inilah antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petang pula ialah baginda sallallahu alaihi wasallam baca lepas asar. Jadi doa ini sewajarnya dihafal dan dibaca satu hari 2 kali. Selain daripada himpunan doa yang lain-lain tuan-tuan dan puan baca. Sekali pagi, sekali petang. Dia banyak macam tu, banyak doa-doa yang dibaca satu hari 2 kali. Pagi dan juga petang. Kan? Macam doa Allahumma bika asbahna bika amsayna, dan tu. Kemudian macam-macam lagi doa ialah juga para ulama tunjukkan kepada kita baca pagi dan petang. Pagi ni makna permulaan hari. Petang tu dah mana penutup hari dan juga nak masuk hari baru. Iaitu lepas asar. Lepas asar tu lah, lepas asar. Kalau tak sempat baca lepas asar, boleh juga dibaca di dalam boleh juga dibaca selepas maghrib. Kalau tak sempat lepas asar. Sebab lepas maghrib tu masih lagi dikira sebagai petang lah. Tapi maknanya kalau tak sempat juga pun maknanya sebelum tidur dibaca. Tapi baca pagi dan juga baca petang. Ini memang doa ini ada dalam Wirdul Latif.
Doa ini adalah Wirdul Latif karangan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu taala. Al-Imam Haddad lah. Imam Haddad rahimahullah alaihi dalam Wirdul Latif. Dan juga memang dalam beberapa wirid para ulama yang maksudnya mengarang aurat ni mana wirid-wirid, mereka juga ada masukkan doa ini. Sebab ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, apa terjemah doa dia? Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair. Wahai Allah, aku memohon kepada Engkau min faj'atil khair, daripada faj'ah. Faj'ah ni maksudnya kejutan. Al-khair yang baik. Maknanya macam ni, aku mohon pada Engkau daripada kebaikan yang mengejut. Wa a'udzubika min faj'atis syarr, dan aku berlindung pada Engkau daripada keburukan yang mengejut. Maknanya doa kepada Allah Ta'ala supaya dapat kebaikan secara mengejut. Kalau Allah ada tentukan kebaikan, dapat kebaikan mengejut. Dan minta lindung daripada keburukan yang mengejut. Keburukan yang mengejut ni maksudnya contoh macam tiba-tiba kemalangan, na'udzubillah, terseradung, terjatuh. Kita ni kan manusia kan. Manusia ni kadang-kadang bila jalan-jalan sikit, pop, kadang-kadang dah kan tersadung, kadang terlanggar, kadang-kadang sakit betul kan. Kalau terlanggar kaki ke, ataupun kemalangan jatuh kan, tersilap langkah, pom jatuh kan. Manusia lemah kan, manusia lemah kan. Ada tu ustaz saya, kawan saya kan, Ustaz Abu Huzaifah kan, orang panggil Ustaz Abu Huzaifah Khan kan. Jadi saya ingat lagi, tapi dah cerita ni dah lama betul lah kan. Dia pagi-pagi nak pergi kuliah mengajar, bukan apa pun kan, tengah keluar di rumah tak tahu macam mana tak termasuk longkang kaki dia, termasuk ke bawah, patah kaki dia. Berapa lama dia terlantar kan, berapa lama dia terlantar. Tapi sekarang dah sihat dah. Tapi masa tu dia berapa lama dia sampai balut jalan ni, sampai sekarang pun jalan macam jalan dia lain sikit. Sebab kerana tu kesan dia tu. Kadang-kadang bila masa bahawa Allah Ta'ala boleh bagi satu orang tu timpa dengan keburukan. Itu pun ketentuan Allah Ta'ala, Allah nak uji. Tapi kita minta lindung daripada jangan kena macam tu kan. Kena baca tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, doa ni kena baca kan. Kan banyaklah sebenarnya orang yang beramal dengan doa banyak. Kadang-kadang dengan asbab doa tu Allah lindung dia daripada keburukan. Ni sekarang ni lagi pun orang takut kan, macam jenis virus lah kan, dah varian dah benda dah kan, tak tahulah betul tak betul. Orang tipu, kita pun kena tipu lah. Kalau orang betul mungkin kita pun ni tak, Allah alam, tak tahu, Allah Maha tahu. Tapi dia juga macam benda-benda kita tak jangka, tak nampak kan, benda pun tak nampak kan. Orang bercakap dan kita pun tak nampak benda tu. Jadi kadang-kadang perlukan doa kan. Doa-doa ni penting untuk lindung diri kita, dan kekuatan doa punya melindungi kita berjuta kali ganda lebih kuat daripada ikhtiar kita yang berbentuk zahir. Ikhtiar kita zahir tu baru sikit-sikit je, itu tak tahu tak 100% ke 2%, tak 0.1% kan. Tapi yang doa-doa ni sebenarnya betul-betul ampuh jaga kita daripada ni. Dan kita doa ni, kita doa ke Allah kan. Jadi kita bukan doa dengan manusia, doa pada Allah. Jadi perlu baca doa-doa macam ni. Jadi saya memang tekankan terhadap, saya ingatkan diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan semua, dan juga kepada yang ni kan, ambil berat untuk baca doa pagi petang. Macam-macam doa lah kan, baca doa pagi petang, dan juga zikir lepas pagi dan petang ni baca. Sambil jalan-jalan pun baca. Tapi doa tu perlu dihafal kan. Baca ayat kursi lepas mayang, jangan lupa baca ayat kursi kan. Baca juga 3 kul lepas mayang, terutama lepas mayang subuh, lepas mayang asar, lepas mayang maghrib. Ini semua akan jaga diri kita. Jadi penting untuk kita baca kan. Saya sendiri pun berdoa kepada Allah supaya Allah bagi pada saya istiqamah untuk amalkan doa-doa begini. Jadi sebab itulah macam para ulama yang tempat-tempat orang soleh, mereka ada wirid yang khas kan. Termasuk juga Syekh Nur mengajarkan kepada kita tu macam-macam wirid, hizib Imam Nawawi, kemudian ada lagi hizib yang Daur A'la, dan beberapa bentuk hizib. Sebenarnya itu untuk jaga diri kita, pelindung daripada keburukan dan juga dunia akhirat, termasuk Wirdul Latif dan lain-lain. Ada orang baca hizib Imam Nawawi, ada orang baca hizib Bahar dan macam-macam. Tapi boleh baca salah satu, yang mana mudahlah baca. Okey, jadi itu doa. Doa minta supaya dapat kebaikan mengejut dan daripada keburukan mengejut. Minta lindung daripada keburukan mengejut. Tu Nabi kata, fa innal abda la yadri ma yafja'u idza asbaha wa idza amsa.
Nabi kata hamba ni dia tak tahu apa yang boleh datang mengejut kepada dia. Bila tiba waktu pagi atau waktu petang. Kan kadang-kadang benda datang mengejut. Jadi yang kalau baik tu tak apa, yang tak baik tu kita takut kan. Macam kemalangan dan seumpamanya. Kana sallallahu alaihi wasallam idza asbaha wa idza amsa qala asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammad wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini pun ada dalam wirid. Ini pun ada dalam wirid. Bahkan wirid yang Habib Umar dalam Khulasah Madad Nabawi itu pun ada. Yang wirid Habib Umar pun ada doa ni. Bahkan dalam Wiridul Latif pun ada ni. Kan? Kana sallallahu alaihi wasallam idza asbaha wa idza amsa. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berpagi dan apabila baginda berpetang, baginda baca doa ini. Okay, kita baca sama-sama tuan-tuan. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammad wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Okey, terjemah dia. Okey, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda berpagi dan baginda berpetang, baginda baca doa ini. Asbahna ala fitratil Islam. Kami berpagi di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas, dan di atas kalimah ikhlas. Kalimah ikhlas itu maknanya la ilaha illallah. Kalimah ikhlas insya-Allah makna dia kalimah thayyibah lah, la ilaha illallah. Kami berpagi di atas yakin terhadap kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah tu. Wa dini nabiyina Muhammad, dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas apa? Di atas millah. Millah ni pun makna dia jalan. Di atas jalan ayah kami Ibrahim. Hanifan muslimah. Yang baginda, Hanif ni maksudnya yang baginda lurus, tegak di atas agama yang benar. Musliman, lagi baginda seorang yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, tidak adalah baginda daripada kalangan orang musyrik. Hadis ni riwayat Ahmad dan Tabrani. Hamim tu mana Ahmad. Hamim ialah mana Ahmad. Tabrani daripada riwayat Sayyidina Abdul Rahman bin Abza radhiyallahu anhu. Hadis ni hasan. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Abza radhiyallahu anhu. Hadis ni hasan. Baik. Okey, jadi doa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pagi dan juga petang. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tu doa dia. Jadi ini pun ada doa ini, kalau kita tengok dalam wirid-wirid para ulama, ada dalam wirid mereka. Kerana ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi cuma biasanya kalau kata dibaca pada waktu petang, kalau pagi dibaca asbahna. Kalau orang baca petang, boleh ditukar kepada amsayna. Amsayna. Kalau kita baca pagi, baca asbahna lah. Tapi kalau baca petang, maka ditukar kepada amsayna. Amsayna. Amsayna ala fitratil Islam. Itu kalau baca petang. Sebab kalau asbahna makna berpagi, kalau amsayna makna berpetang. Dia sama tak satu lagi doa tu, Allahumma bika asbahna, yang doa pagi petang kan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaikan nusyur, doa tu. Okay, kalau kita baca waktu pagi, kita baca dahulukan asbahna lah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa bika nahya wa bika namutu ilaikan nusyur. Tapi kalau kita baca waktu petang, tukar, terbalikkan dia. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu ilaikan nusyur. Sini pun sama. Kalau kita baca petang, maka tukar dengan amsayna. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa din nabiyina Muhammad wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Okey, hadis ni riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani daripada Abdul Rahman bin Abza radhiyallahu anhu. Hadis ni hasan. Okey, hadis seterusnya, kana sallallahu alaihi wasallam idza tala bada'a bi'auratihi fatalaha bin naurati wasaira jasadihi ahlu
hak tu maknanya Ibnu Majah. Rawahu Ibnu Majah an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dhaif. Rawahu Ibnu Majah an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Sekejap. Tadi Rawahu Ibnu Majah mursal. Daripada kana sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza tala, apabila baginda melumur kapur tala ni, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ittala ni baginda bila melumur badan baginda. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam melumur badan baginda, bada'a bi aurati, baginda mulakan bahagian aurat dulu. Fatalaha bin naurah, maka baginda melumurkan pada bahagian aurat itu menggunakan naurah. Naurah ni kapur. Wasaira jasadi, dan juga bahagian badan yang lain, ahlu, oleh ahli keluarga baginda, isteri baginda dah ni. Ahlu ni pelaku dia. Nanti saya ulang semula terjemah dia. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda melumur badan baginda, bada'a bi aurati, maka baginda mulakan bahagian aurat dulu. Fatalaha, maka melumur bahagian aurat itu dengan menggunakan naurah. Naurah ni maknanya dengan menggunakan kapur, wasaira jasi, dan juga bahagian badan yang lain oleh isteri baginda. Maknanya isteri baginda lumurkan menggunakan kapur, isteri baginda melumurkan kapur pada bahagian aurat dan juga pada bahagian jasad baginda yang lain. Hadis ni riwayat Ummu Salamah daripada hadis ni riwayat Ibnu Majah daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha dan dhaif. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jap, saya nak confirm satu perkara. Naurah ni setahu saya kapur lah, kapur. Adakah kapur berkesan dalam membuang bulu? Ada? Untuk buang bulu. Kan ada macam ini maksudnya untuk buang bulu. Untuk buang bulu, orang lama-lama cara dulu-dulu diorang pakai apa? Kapur. Cuma saya pun tak tahu kapur ni boleh ke melunturkan, maksudnya dia mudah untuk cabut bulu. Dia kan. Dia ada macam krim kan yang orang pergi hilangkan bulu tu, tapi jangan pakai lah. Bukan elok pun. Kan pakai krim kan. Letak, lepas tu nanti bulu dia tanggal. Warna putih. Apa bahannya wallahualam, tapi dia itulah yang dimaksudkan dengan naurah kat situ. Macam kapur. Tu, tapi tak tahulah, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, ada ke tahu tu? Macam kalau kapur yang kan kapur yang jual tu kan, kapur yang dia kan ada kandungan dia, kapur sirih tu. Adakah dia berkesan boleh hilangkan bulu? Tak pasti. Tak, maksudnya kalau lumur kat bulu, adakah dia boleh hilangkan, dia macam jadi bulu tu jadi lembut, mudah tanggal? Dia kasar. Tapi dia memang ada tajam lah. Kapur tu kan ada bentuk tajam kan. Dia macam ada bentuk tajam. Orang satu mereka kapur diorang gunakan untuk apa, samak kan. Samak dulu kulit kalau kulit binatang kan, kulit kambing ke apa benda, diorang nak pakai kulit tu samak guna kapur. Bila samak guna kapur, biarkan sampai dia kering, dia jadi tanggal dia punya kotoran tu. Jadi kapur ni ada kandungan dalam dia, kandungan yang macam tajam. Jadi mungkin letak kat kulit, jadi mudah tanggal bulu. Ini maksud dia Nabi SAW. Satu, tanggalkan bulu guna cukur. Itu jelas lah kita faham. Sampai satu lagi, tanggalkan bulu. Kadang-kadang mungkin cukur tak ada ke, wallahualam, tapi kadang-kadang baginda SAW menggunakan kapur. Naurah, kapur kan. Arsenik apa bang?
arsenik ni bahan kan, dia letak dalam krim kan. Krim apa metalloid apa ni? Tak tahu arsenik. Tapi dia kandungan dia ialah kandungan arsenik dan juga kapur. Kan? Okey, tak apalah. Jadi maksudnya kita terjemah kat sini kapur lah. Apabila baginda nak lumurkan badan baginda dengan kapur. Ini maksudnya untuk tanggalkan bulu ni. Bulu, untuk tanggalkan bulu kat badan. Kita pun tahulah bulu bahagian aurat lah bahagian tu. Jadi Nabi SAW bila baginda nak tanggalkan bulu, ittala tu nak baginda nak bersihkan badan, tanggalkan bulu. Kadang-kadang baginda gunakan cukur, tapi sini baginda SAW menggunakan, mulakan dengan bahagian aurat. Aurat tu mana? Pusat sampai lutut. Yang dimasuk ke aurat tu pusat sampai lutut lah. Jadi baginda SAW mulakan bahagian ni, maka isteri baginda tolong untuk sapukan atau lumurkan kapur itu pada bahagian aurat dan pada bahagian jasad Nabi SAW yang lain. Dan hadis ni pun diriwayatkan siapa? Isi Nabi sendiri, Ummu Salamah yang diriwayatkan. Isi Nabi kat diriwayatkan hadis ini. Jadi naurah itu makna kapur sirih itu. Kapur sirih yang putih itu. Jadi kapur ni ada bentuk tajam. Cuma saya pun tak pasti adakah dia berkesan atau tidak menanggalkan bulu. Mungkin boleh tanya orang tu kan, dia mungkin letak dekat ni, dia jadi macam lembut bulu tu untuk nak ditanggalkan. Tapi saya pernah lah tengok ada krim yang diorang buat konon testimoni lah, krim tanggal bulu. Dan letak je, betul elok je tanggal bulu tu kan. Tapi tak tahulah, tak percaya sangat, tapi pernah tengok kan tu. Okey. Hadis last, kana sallallahu alaihi wasallam idza tala bin nawrati waliya anatahu wa farjahu bi yadihi. Waliya apa ni 6582. Sekejap ni abang ni dia tanya betul ke terjemahan doa tu. Kami berpagi-pagi atas fitrah agama Islam dan kalimah yang ikhlas. Okey. Terjemahan yang saya ulang semua terjemahan doa tu, ada orang tanya kat dalam ni. Terjemahan doa tu, kami berpagi-pagi di asas fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan agama Nabi kami Muhammad dan jalan ayah kami Ibrahim yang lurus lagi seorang yang Muslim dan tidaklah baginda daripada kalangan orang musyrik. Okey, hadis yang last kita baca, kana sallallahu alaihi wasallam idza tala bin nawrah waliya'anatahu wa farjahu bi yadihi. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda melumur menggunakan kapur, waliya'anatahu wa farjahu bi yadihi, maka baginda memegang anah ni bahagian bulu. Anah ni maknanya bahagian bulu kemaluan, bahagian bulu yang atas kemaluan. Baginda memegang bahagian bulu atas kemaluan dan faraj dan kemaluan baginda dan kemaluan dengan menggunakan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maksud di sini tak ada orang lain yang inilah, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri lakukan. Maksudnya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah, maknanya ini ialah tidak dilakukan oleh orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang sangat malu, maka bahagian sulit tak pernah ditunjukkan walaupun kepada isi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda melumur kapur, maknanya dekat bahagian kemaluan, dekat bahagian sulit, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memegang anah ni dekat bahagian bulu di atas kemaluan dan bahagian alat sulit dengan menggunakan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hadis ni riwayat Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya daripada Ibrahim dan daripada Habib bin Abi Thabit secara mursal. Hadis ini diriwayatkan secara mursal. Okey, khair. Habib bin Abi Thabit diriwayatkan mursal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cukup sampai situ. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.